Dalam video kali ini saya nak tunjuk korang semua cara untuk downgrade korang punya PlayStation Vita yang menggunakan firmware 3.74, which is firmware yang terbaru buat masa ini. Dalam video yang lepas saya dah janji dekat korang semua saya akan buat video mengenai downgrade korang punya PlayStation Vita daripada firmware yang terbaru ke firmware yang lama, which is 3.60 hingga 3.68. So saya tahu banyak persoalan yang korang nak tanya, kenapa saya perlu downgrade saya punya PlayStation Vita ke firmware yang rendah daripada 3.70. So sebab utama kenapa saya downgrade saya punya PlayStation Vita, and ini mungkin kebanyakan korang dah tahu, bila saya dapat downgrade saya punya PlayStation Vita ke firmware 3.60 hingga 3.68, saya boleh install permanent custom firmware, which is saya boleh install ENSO punya custom firmware dekat dalam PlayStation Vita saya. So untuk perbezaan antara 3.60 hingga 3.68 dengan firmware yang terbaru sekarang ni, kita ada 3.74. So perbezaan di antara 3.60 dengan 3.70 ke atas adalah bila korang install custom firmware dekat firmware yang terbaru, which is 3.70 ke atas, korang hanya boleh install H&Co saja, which is kelemahan untuk H&Co ni adalah bila korang tengah syok main korang punya PlayStation Vita and tiba-tiba korang punya PlayStation Vita tu habis bateri, so korang kena restart and korang kena relaunch and reinstall korang punya custom firmware. So itu adalah kelemahan utama bila korang guna H&Co 2 ataupun H&Co 1. And berbanding dengan ENSO, korang just install custom firmware ni hanya sekali saja, which is saya ada buat video tutorial mengenai ENSO untuk firmware 3.60. So dalam video tu saya tunjuk korang cara untuk install custom firmware permanent dekat dalam PlayStation Vita korang yang menggunakan firmware 3.60. So itu adalah kenapa alasan utama kenapa saya nak downgrade saya punya PlayStation Vita ke firmware yang lebih rendah daripada firmware 3.70. Baiklah, so saya dah cakap banyak dalam video ni, and tanpa membuang masa mari kita mulakan video tutorial kita pada kali ini. Baiklah guys, so sebelum korang follow video ni, make sure korang dah install custom firmware dekat dalam PlayStation Vita korang. Saya juga dah buat video tutorial mengenai firmware 3.74, macam mana korang nak install custom firmware dekat firmware yang terbaru sekarang ni, which is 3.74. Sebelum tu saya nak tunjuk korang yang saya tak menipu, sebab saya still lagi running firmware 3.74. And sekarang saya akan buka system setting ni, system information. Saya nak tunjuk korang yang saya betul-betul still dalam firmware 3.74. So korang boleh tengok dekat bahagian atas ni, sistem software, saya menggunakan firmware 3.74, and dekat belakang ni ada tulisan which is Hankaku ataupun H&Co. So macam biasa korang kena ada PC dan juga korang kena ada USB cable untuk connect korang punya PlayStation Vita ke PC korang sebelum korang boleh start untuk follow apa yang saya buat lepas ni. So pertama sekali apa yang korang perlu buat, korang kena pergi dekat komputer korang terlebih dahulu, and macam yang saya cakap pada video lepas, sekiranya korang tak ada laptop, korang boleh pinjam dengan kawan korang ke ataupun family korang untuk guna laptop buat sementara. So kat sini korang boleh tengok sini adalah official GitHub untuk Mudoru. So aplikasi yang kita akan guna adalah Mudoru untuk downgrade kita punya PlayStation Vita. So saya akan letak link dekat bahagian description box kat bahagian bawah. So Mudoru ni kegunaan dia adalah untuk downgrade kita punya PlayStation Vita. And benda second yang korang kena download adalah official firmware untuk 3.60. So kenapa saya pilih 3.60? Saya juga tak sure kenapa saya pilih 3.60, memandangkan yang 3.60 ni adalah starting untuk korang install permanent custom firmware dekat dalam PlayStation Vita korang. So that is why saya guna 3.60. And korang juga boleh guna 3.62 ke 3.68, 3.65. So itu depend dengan mana firmware yang korang rasa sesuai korang nak downgrade. So korang boleh pilih mana-mana firmware. And saya nak bagi tahu korang benda yang paling penting adalah sebelum korang start downgrade korang punya PlayStation Vita, korang kena pastikan yang korang punya PlayStation Vita sebelum ni firmware yang keluar yang datang daripada kilang, pastikan yang korang punya PlayStation Vita support firmware 3.60 sebelum korang boleh downgrade, sebab itu adalah punca utama
kenapa banyak YouTuber, banyak tutorial dekat luar sana dia orang tak bagi tahu sebelum kita boleh start, and akhirnya bila diorang salah guna, diorang break diorang punya PlayStation Vita. So make sure korang kena pastikan yang firmware dari kilang korang tu lagi rendah lagi bagus. Okay, so ni adalah official firmware 3.60. Saya juga akan letak link dekat bahagian bawah. So just klik dekat download untuk download korang punya official firmware ni. So ini adalah ke semua benda yang kita download tadi. So saya juga dah extract sebenarnya PS Vita official firmware 3.60 ni. Sebenarnya ni kedua benda ni je yang kita download, yang korang akan jumpa bila korang buka link kat bahagian bawah. So lepas je korang download official firmware 3.60 ni, korang kena double click and then korang kena cari PS Vita official 3.60.zip. Dia juga ada dua file zip yang berbeza, which is yang first kali ni dekat bahagian belakang sekali dia akan tunjuk PRE, and second ni dia akan tunjuk system data. And kedua-dua benda tu korang tak payah kacau. Just ambil PS Vita official firmware 3.60 yang tak ada bracket dekat bahagian belakang, dia tunjuk sini. So korang just tarik and then korang extract dekat desktop korang. Okay, so ini adalah firmware dia bila korang extract PS Vita official firmware ni. And apa yang korang perlu buat dekat PS Vita official firmware ni, korang kena extract sekali lagi dekat bahagian desktop korang untuk ambil PSP2 update.pup. Korang boleh tengok sekarang ni. Okay, so lepas korang extract, korang dah boleh delete zip file sama ada yang mula-mula tadi, zip yang mula-mula tadi sebelum korang extract PS Vita official firmware. Okay, so ni adalah kedua benda yang penting kita kena ada untuk downgrade kita punya PlayStation Vita, which is Mudoroo.vpk dan PSP2 update.pup. Now kita akan balik ke PlayStation Vita kita, and then korang kat sini korang kena launch Vita Shell. So macam yang saya tunjuk dalam video yang lepas, saya juga tunjuk korang download Vita Shell dekat pengakhiran video saya. So make sure korang ada Vita Shell sebelum korang boleh follow apa yang saya nak buat lepas ni. Okay, so sekarang ni kita kena launch Vita Shell. And dekat bahagian Vita Shell ni korang kena tekan butang select. Okay, so sekarang dia akan bagi tahu connect the system to PC system using a USB cable. So sebelum tu korang kena check lebih dahulu, tekan butang X untuk cancel. Korang kena check dengan tekan butang start. Okay, so dia akan buka main setting. So dekat main setting ni korang kena pastikan yang USB device dia akan access memory card. So sekiranya korang guna PS Vita Slim which is PS Vita 2000, korang kena pilih internal memory untuk PS Vita Slim sekiranya korang tak ada memory card. So manakala yang saya ada memory card dekat dalam PlayStation Vita saya ni, saya akan pilih memory card. Itu juga kalau korang guna PlayStation Vita first model macam yang saya guna, korang kena ada memory card sebelum korang boleh follow video ni. Okay, so sekarang bila korang dah set korang punya USB device tadi, korang just tekan butang select. Dia akan bagi tahu connect this system to a PC system using a USB cable. So sekarang ni korang kena connect korang punya USB, which is USB ni korang boleh dapat daripada charger PS Vita korang sendiri. So korang boleh cabut daripada adapter tu, korang just connect guna USB tu untuk connect ke PC korang. Okay, so selepas korang connect, dia akan buka and tunjuk korang macam ni. So apa yang korang kena buat dekat sini, korang just copy PSP2 update.pup dan juga Mudoroo.vpk. So copy and then paste dekat bahagian root memory card korang. So sekiranya korang guna internal juga, korang just paste dekat bahagian root internal storage korang. Korang akan nampak macam ni bila korang dah paste, korang dah copy and paste kedua-dua benda tadi, which is Mudoroo and PSP2 update.pup. Okay, so lepas selesai, korang just cabut USB daripada PlayStation Vita korang, and kita akan balik ke Vita Shell. So dekat Vita Shell ni, saya akan zoom kamera ni untuk view yang lebih dekat. Okay, so dekat sini korang pergi dekat bahagian UX0. Okay, so dekat bahagian UX0 korang akan jumpa update tadi dan juga Mudoroo. So kat sini korang kena install Mudoroo terlebih dahulu sebelum kita boleh pindahkan update ni. So dekat sini korang kena pilih Mudoroo.vpk. Dia akan bagi tahu do you want to install this package. Okay, pilih yes untuk install Mudoroo.
Okey, lepas install Moodoro, kita kena pergi dekat bahagian update file ni. So tekan butang segitiga and then pilih move. Okey, so bila korang dah pilih move, korang kena pergi dekat bahagian atas sekali dekat app. So tengok kat sini, pergi dekat app. And then korang akan jumpa Moodoro 000 kat bahagian ni. Okay, masuk ke Moodoro 000 punya folder. Kat bahagian Moodoro 000 punya folder ni, korang kena tekan butang segitiga and then korang pilih paste. So yang ni bila korang dah pilih paste, update tu akan berpindah daripada root memory card korang tadi ke dalam folder Moodoro. So pastikan yang PSP2 update.pub dekat dalam Moodoro punya folder ni. So macam ni rupa dia bila korang dah pindahkan update tu dalam bentuk folder yang sebenar. Pergi dekat app, buka Moodoro, and dekat sini korang akan tengok PSP2 update.pup. Alright, so now tekan butang PlayStation untuk balik ke home menu. So bila korang balik ke home menu, kita dah install Moodoro tadi. So korang boleh tengok yang Moodoro, icon Moodoro dah muncul dekat home screen kita. So sekarang sebelum kita boleh buka Moodoro ni, kita kena pergi setting terlebih dahulu. Okay, so lepas masuk ke setting ni, pergi kat Henkaku setting, and then korang kena pilih aktifkan enable unsafe from brew ni. So pastikan korang aktifkan enable unsafe from brew ni sebelum kita boleh start downgrade kita punya PlayStation Vita. Okay, so lepas korang aktifkan unsafe from brew tadi, kita dah boleh buka Moodoro. Okay, so bila kita launch Moodoro, korang boleh tengok yang firmware information dekat sini 3.74 and dia akan tunjuk dekat target firmware ni 3.60. Sebelum korang start nak downgrade korang punya PlayStation Vita, pastikan korang ada bateri yang cukup. So bateri yang korang kena ada adalah 50% ke atas. Make sure korang punya bateri tu tak kurang daripada 50%. So dekat sini korang just tekan butang X untuk confirm. This software will permanent modification to PlayStation Vita. Okay, continue in 20 seconds. Okay, so kita kena tunggu sampai 20 saat untuk dia keluar next option. Okay, so bila dah tunggu 20 saat, dia akan keluar macam ni. Press X to accept this terms and start installation. Tekan butang Alt to not accept exit. Okay, so sekarang ni tekan butang X. Okay, ini ready. So korang boleh tengok yang dia start copying PSP2 update.pup. Okay, so kat sini kita kena tunggu sekejap sampai dia habis copy update file ni. Okay, so sekarang dia bagi tahu extracting PSP2 update.self. So saya akan skip video ni sampai dia keluar ke menu yang lain, and saya akan proceed. Kita akan proceed apa step seterusnya yang korang kena buat. Okay, so dia akan buka korang and bawa korang ke sistem update. And dekat sini korang akan tengok firmware update untuk 3.60. So macam biasa korang akan macam ni lah rupa bila korang update firmware PlayStation Vita korang dari sekiranya korang nak update ke mana-mana firmware, dia akan buka ke official update macam ni. Okay, so sekarang dia tengah update and kita kena tunggu sampai dia habis update sistem ni. Okay, so selepas selesai korang boleh tengok dia dah start bawa korang ke menu utama tadi, and then dia auto reboot korang punya PlayStation Vita. Okay, so now dia dah pun bawa kita ke menu utama, which is lock screen. Now bila korang pergi dekat bahagian setting, lepas kita selesai dengan proses downgrade tadi, bila korang pergi dekat bahagian system and check system information, and voila, sekarang ni korang boleh tengok yang sistem software korang dah pun berjaya
downgrade daripada 3.74 ke 3.60. So apa lagi lepas ni, untuk proses install custom firmware dekat firmware 3.60 ni, saya akan letak link dekat bahagian bawah. Manakala yang saya dah buat video untuk install custom firmware dekat firmware 3.60. So saya minta maaf sebab saya tak dapat proceed untuk tunjuk korang cara untuk install custom firmware dekat 3.60 ni, memandangkan yang bila saya buat nanti saya takut video ni jadi lebih panjang. So saya akan letakkan link dekat bahagian bawah, and korang just follow je video saya sebelum ni, cara untuk install 3.60. Senang saja. So bila korang tengok video tu, saya juga tunjuk korang cara untuk download games dan sebagainya. So itu je lah untuk video kali ini, and saya akan berhenti dekat part ni saja. Macam tu lah korang downgrade korang punya PlayStation Vita daripada 3.74 ke 3.60, ataupun mana-mana firmware pilihan korang. Kalau korang nak pilih 3.65 ke 3.68 ke, so itu terpulang kepada korang. So terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni sampai habis. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang dah luangkan masa untuk tengok video ni sampai habis. And kepada korang yang belum lagi subscribe channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe untuk follow ke semua video tutorial yang saya post dekat dalam YouTube channel saya ni. So kepada korang yang dah subscribe channel saya ni, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah subscribe saya. So saya akan jumpa korang dalam next video. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. So assalamualaikum, kita akan jumpa dalam video seterusnya.